kita santai, relax, membaca dengan tema TDU, Talaki Bersama Ustaz, ya kan? Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Ustaz Muhammad. Saya daripada Al-Badadi, Taman Seri Andalas, Kelang, Selangor. Okey. Baiklah, di sini langsung saja kita fokus kepada bacaan Al-Quran. Okey. Di sini saya akan berkongsi membaca bersama-sama Talaki Bersama Ustaz, okey, dengan perlahan-lahan memahami maksud yang kita bacakan tu pun lebih baik sebenarnya. Okey. Tema pertama kita bulan apa pada hari ini iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Halaman 562. Okay, sebelum tu, Waalaikumsalam, Kak Mayan Yans. Okay. Surah Al-Mulk, okay. Surah Al-Mulk 562 halamannya. Okey. Al-Mulk ni dia menjelaskan tentang kerajaan. Kerajaan maksudnya Allah tu, okey, raja segala raja lah yang ada di muka bumi. Jadi antara surah yang kita disyorkan untuk membaca, apalagi dapat memahaminya, masya-Allah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulakan, ada perkara-perkara yang penting yang perlu kita ingat. Dalam membaca ada adab, adab membaca Al-Quran. Antaranya nombor 1, diusahakan dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci, pegang dengan tangan kanan, dan posisi Quran tu dekat dada. Quran tu kalau boleh posisinya dekat dada, jangan taruh bawah daripada dada. So, kemudian diusahakan membaca di tempat yang bersih, di tempat yang suci. Nombor 3, khusyuk, tenang. Okey. Kemudian nombor 4-nya tu antaranya kalau membaca jangan dalam keadaan makan-makan, minum-minum. Itu contoh. Selanjutnya, antara kepentingan kenapa kita harus membaca Al-Quran iaitu diterangkan dalam Rawahu At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashrin amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini dalam riwayat Rawahu At-Tirmizi. Jadi Nabi bersabda, sesiapa sahaja yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bersamaan 10 kebaikan yang semisalnya. Okey, 10 kebaikan yang semisalnya. Aku tidak berkata alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini membuktikan kita telah dapat 30 pahala. Untuk satu huruf, satu dibandingkan dilipatkan kepada 10 pahala. So 2 huruf 20 pahala, 3 huruf 30 pahala. Bayangkan itu baru satu huruf yang kita baca ni nanti, masya-Allah, sangat banyak tu nanti. Okey. Kemudian antaranya lagi al-mahir bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatatta'u fi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Ini kelebihan lagi, dengarkan. Jadi orang-orang yang mahir dengan membaca Al-Quran selalu bersama malaikat-malaikat safarah yang mulia lagi baik. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap, iaitu tidak lancar maksudnya,
atau dalam proses sedang belajar dan kesulitan dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada ruginya ya. Tidak ada ruginya sama sekali. Membaca dengan baik pun dapat pahala. Membaca dengan tergagap-gagap dalam proses sedang membaca, sedang belajar pun mendapatkan pahala. Bahkan 2 pahala lagi dia dapat. Okey, 2 pahala yang didapatkan. Baiklah, untuk tidak membuang masa, langsung saja kita buka surah Al-Mulk. Halaman dia 562. Okey, Waalaikumsalam kepada Kak Sahiza Walid, Abang Azman Kamal, dan pada yang lain-lain yang bermaksud, silakan. Baiklah, sekali lagi kita buka surah Al-Mulk, halaman dia 562. Okey. Okey, saya akan membaca dengan perlahan, disemak dan boleh juga diikuti bacaannya. Surah Al-Mulk ayat pertama. Okey, dan insya-Allah saya akan terangkan sedikit. Sebenarnya kalau ikutkan kita kena baca dengan tartil. Tartil tu sebenarnya maksudnya membaca dengan tenang, perlahan. Okey. Dan yang lebih baik sambil memahami maknanya, kemudian kita renung-renungkan ketika membaca. Tapi tak apa, nanti saya akan bantu setiap huruf yang saya baca, saya akan bagi sedikit keterangan supaya masa kita baca tu lebih dapat memahaminya. Waalaikumsalam Kak Hamidah, Waalaikumsalam Kak Asna. Semua sihat-sihat saja Okey, baiklah kita lanjutkan. Sila buka Al-Quran masing-masing. Surah Al-Mulk ayat pertama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami' wa ansit la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka hendaklah fastami', kita mendengarkan, wa ansit, dan kita perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kita sama-sama dapat kasih sayang daripada Allah. Allah nak memberi kita kasih sayang, maka ketika membaca Al-Quran, kita kena tenang dan dengarkan bacaan tersebut, kemudian baru diikuti. Baiklah, kenapa dimulakan Al-Quran, setiap membaca Al-Quran dengan ta'awud? Dikarenakan supaya ketika kita membaca, kita terhindar daripada gangguan syaitan. Baca Quran pun boleh syaitan ganggu, sebab apa? Ialah syaitan ni kalau boleh, dia tak nak bagi kita ruang dan peluang untuk kita membaca. Lebih baik disuruh kita baca novel tu, pagi-pagi buka surat khabar, duduk kat meja tu minum kopi, ya tak? Tu syaitan punya kerja. Tapi kita tak nak macam tu lah. Okay, kita akan berusaha yang terbaik dengan cara berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Bismillah. Setiap huruf yang ada sabdu, ingat huruf yang ada sabdu di atasnya, supaya ditekan huruf tersebut. Seakan-akan huruf tu ada 2. Kalau lam ni sekarang millah, dia ada 2. Satu lam mati, satu lam hidup. Mil mati, la hidup. Hir pun sama. Ni dipanggil alif lam samsiah. Mata kita langsung pandang kepada huruf yang ada tanda sabdu, sementara alif dan lam kita abaikan. Hir, alif lam samsiah, matahari. Jadi
Bila matahari datang, maka tenggelamlah bulan, ibaratnya macam itulah. Faham maksud dia? Jadi alif lam tu akan hilang bunyi dia. Dia langsung masuk kepada ra. Hir, matikan dia, kemudian hidupkan balik. Roh, ma, nir, sama juga. Rahim. Ayat pertama, maksud dia dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita baca tu, kita dapat faham. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah, kita teruskan ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay. Kita terangkan maksud dulu supaya senang nanti masa baca tu orang kata apa, kita faham apa yang dicakap dalam ayat satu ni. Maha berkat Allah, zat yang di tangannya segala kerajaan. Artinya semua kerajaan yang ada di muka bumi ini milik Allah sendiri. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah di atas setiap sesuatu sangat berkuasa. Dia berkuasa di muka bumi, di semua ciptaannya. Maksudnya begitu. Ba, okey, nampak Ta satu harakat, ba dua harakat. Tanda alif kecil tu dia mesti dekat depan huruf. Contoh kalau ba sekarang di depan sikit daripada ba, seperti yang panjang ba lah. Kallazi, ingat kalau ada sabtu huruf tu mesti ditekan. Kal, kita matikan dulu lam, kemudian hidupkan balik. Kallazi biyadihil, ini dipanggil alif lam qamariyah, bulan. Bulan seperti saya katakan tadi lah, bulan sebelum matahari datang dia masih terang. Artinya kita bunyikan lam tu sejelas-jelasnya. Biyadihil, hil, mulku wa huwa ala, mat, ingat tu tanda mat ni dia di depan, dia mesti kat depan kedudukan dia. Dua harakat saja. Kulli syai, syai ni dipanggil bacaan madlin, lembut. Syai inqa. Okey, di sini saya nak jelaskan dua perkara. Pertama, perhatikan tanwin tu. Bentuk dia untuk bacaan untuk Al-Quran yang resam Usman, mesti tanwinnya tu tak sekata. Nampak tu, tengok. Ini untuk keterangan pertama untuk kita memahami. Setiap tanwin yang tidak sekata biasanya akan berjumpa dengan huruf-huruf yang akan menyebabkan dia berdengung. Okey, ingat tu. Inqa, tanwin bertemu qaf. Biasanya dikenal dengan bacaan ikhfa. Okey. Ikhfa ni dalam bahasa kita samar atau tidak jelas. Artinya tidak jelas tanwinnya ni. Dia langsung kepada qaf. Contoh syai'inqa. Okey, teknik untuk memahami ikhfa ataupun tidak jelas tadi, pastikan hujung lidah ataupun lidah atas lidah atas tidak sesekali menyentuh langit-langit atas. Bila kita sentuh langit-langit atas dengan lidah, contoh nun, kita sebut nun, an, lidah akan melekat ke atas, betul? So sekarang ni kita tak nak lidah tu melekat di atas. Syai'inqa, caranya stay dekat tengah, dan kemudian bibir agak dibuka sedikit, bagi ruang udara. Qadir. Dia kalau yang salah tu biasa bunyi dia macam ni. Syai'in. Tu lidah mesti melekat tu. In, boleh buat cuba boleh cuba dekat.
Boleh cuba sendiri rasakan. Kalau kita bunyikan nun tanwin tu jelas, tanwin ni di dalamnya ada huruf nun. Ingat tu in ko, beza okey, saya ulang balik. Perhatikan. Tabarakalladzi, saya lupa terangkan tadi. Ujung lidah keluar sedikit. Ingat tu, ujung lidah mesti keluar sedikit. Keluar daripada dua gigi kita. Ada juga yang menerangkan gigit sedikit lidah tu. Gigit sedikit, bukan gigit, sentuh. Kalau gigit dia macam lah bunyi dia. Dia macam sentuh macam kalla, sentuh pun boleh. Ada yang mengatakan keluarkan ujung lidah sedikit, pasti lepas daripada gigi ingat tu. Dia kena lepas daripada gigi. Tak lepas daripada gigi salah bunyi tu. Kallazi, saya ulang balik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang Raiza Rai Sat nama tu. Okey. Sekiranya nafas tak kuat, contoh saya putuskan sedikit. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Boleh. Kita komakan dekat sini. Sesuai dengan makna dia, sesuai dengan cerita dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk dengung ni minimum 3 harakat, maksimum dia 6 harakat. Okey, selanjutnya ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okey. Perhatikan. Saya ulahkan sedikit makna. Bila dah dapat makna tu rasa macam sedap baca tu kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan di dunia. Tujuan dia ciptakan kehidupan dan kematian untuk mencuba kita orang-orang Islam ni, ayyukum ahsanu amala, manakah daripada kamu sekalian yang baik amalannya. Artinya yang yakin pada kematian dan kehidupan. Wa huwa al-azizul ghafur. Allah itu maha mulia lagi maha pengampun. Okey, saya terangkan terangan dia apa? Tajuk dia pula. Allazi, ya, seperti biasa hujung lidah keluarkan sedikit. Kha. Okey. Ini terkenal dengan kata-kata berdengkur. Khala. Sedikit pun tak apa, janji berdengkur, jangan tak berdengkur. Bila tak berdengkur dia akan bunyi ha, kha. Okey. Laqal Qamariyah, ingat tu. Kha la qal mau qal Qamariyah. Mesti bunyi lam tu jelas. Mau ta wal ha Qamariyah juga. Ingat tu alif lam Qamariyah nama dia. Qamariyah tu maknanya bulan. Maksudnya kita jelaskan bunyi lam tu betul-betul. Ha pedas. Saya rasa kat dalam grup ni semua suka makan pedas kan? Ketika pedas maka dia akan berbunyi ha wal hayata. Sebab ada saya pernah dengar orang baca hayawa, salah faham tu kan.
Memang dia mat. Bentuk mat ni ada dua kat sini, satu waw, satu alif. So sekarang yang berkuasa dekat sini adalah alif. Waw ni abaikan. So dia akan menjadi hayata, liyab, qalqalah, surah. Kecil-kecil. Surah. Okey, tanda-tanda surah pun boleh catat juga. Tanda-tanda surah kubra. Surah maknanya kecil. Bila kita nampak tanda qalqalah, dia ada 5 ba, jim, dal, qaf, ta yang mati. Ingat tu. Baik mati betul dengan mati terpaksa. Mati betul contoh sekarang ni, nampak ni. Ini namanya mati betul. Okey, ada tanda sukun. So dia akan jadi surah kecil. Liyab atau ringan-ringan. Liyab. Okey, nanti akan ada tanda qalqalah yang mati terpaksa. Nanti saya jelaskan. Jumpa nanti kita baca. Kita saya terangkan nanti. Liyab luwakum ai. Ini kalau dari segi hukum, kum ai yukum ah. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa mim mati bertemu hamzah, mim mati bertemu hamzah tak dengung? Ini kita panggil dia izhar syafawi, jelas di bibir. Kum maksudnya mulut rapat. Waalaikumsalam Kak Azhar. Okey, mulut rapat. Kum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Ingat Komariah, ingat tu. Ni kau selalu pandang tu, tenung lama-lama ingat tu nanti. Wa huwal. Ingat tanda-tanda Komariah di atas huruf lam ada tanda sukun ni. Ni sukun nama dia. Kalau Samsiah tadi mana? Samsiah tadi tak ada Samsiah lagi. Okey, belum jumpa lagi. Tak apa, nanti jumpa Samsiah saya beritahu. Ni atas ni Ar-Rahmanir Rahim tu Samsiah semua tu. Tanda-tanda Samsiah di depan lam ada sabdu. Kan kalau sebut Samsiah Komariah pening pula pada orang. Okey, so lebih jelas ni saya terangkan. Kalau kita nampak alif lam macam ni, ada tanda sukun di atasnya, maka bunyi lam tu harus jelas. Kalau kita nampak alif lam seperti ini, di depan lam ada sabdu, maka huruf lam tu hilang. Dia akan berbunyi huruf ra. Tak kisahlah huruf apa pun, janji huruf yang ada sabdu di atasnya. Okey, patah balik ayat 2. Wa huwal azizul ghafur. Okey. Waalaikumsalam Akak Sri Nadi. Sri Nadi tahfiz. Waalaikumsalam. Okey, saya ulang balik ayat 2. Baca pelan-pelan. Kemudian kalau boleh ingat balik makna tadi, keterangan tadi tu diingatkan. Saya ulang balik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mungkin ada tanya, Ustaz, macam mana kalau kita baca nafas tak kuat? Makanya saya selalu tekankan kalau dalam kelas saya, di Al-Badadi Andalas sana, saya selalu terangkan, ketika kita dengar ustaz tu membaca sepertinya panjang, maka kita standby untuk tarik nafas dan tahan. Tapi masanya tu setelah ustaz tu baca lah, tarik nafas, tahan, baca. Kan? Ini perlu diperhatikan. Kadang orang ni baca suka hati dia, contoh allazi khalaqal mauta wal hayata li. Dekat tali pula berhentinya. Contohlah kan. Itu salah lah. So nak berhenti pun kena hati-hati sebenarnya. Sebab kita sedang membaca ni, kita sedang bercakap tu sebenarnya, sedang bercerita, ataupun kita sedang membaca skripsi, ataupun kita sedang membaca cerita. Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuan
Sebenarnya diciptakan kematian dan kehidupan untuk mencuba kita manusia mana orang yang baik amalannya. Jadi kalau kita terputus cerita tu, karangan dia tak sedap lah. Contohlah wa huwal azizul ghafur. Okey, selanjutnya ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Okey, Allah zat yang telah mencipta beberapa sab'a samawatin tibaqan, 7 lapis langit yang tersusun cantik. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Muhammad, kau tidak akan melihat ciptaan Allah yang Maha Pengasih ni cacat. Farji'il basara hal tara min futur. Kembalikanlah pandanganmu. Lihatlah ke atas, maksudnya adakah kamu nampak langit tu pecah? Artinya ciptaan Allah tu cacat. Apakah kamu nampak ciptaan Allah tu cacat? Itu dari segi makna dia lah. Okey, saya uraikan sikit dia punya tajwid. Allazi, seperti biasa, hujung lidah keluarkan sedikit atau gigit, seakan-akan digigit lidah tu, menandakan lidah tu terkeluar tu. Kha berdengkur, la qasab. Okey, ni qalqalah yang memang betul-betul mati, nampak tanda sukun di atasnya, sorengan. Sab'a sama wa. Okey, nak tahu mim panjang waw panjang, alifnya dekat depan dia. Tin pai. Ni bunyi dia berbeza tu. Dia kadang-kadang dia tak perasan, tapi ingat ada dua cara nak ingat dengung ni sebenarnya. Kalau dalam Quran Rasam Osman mesti nampak ni, tanwin dia nampak tak sekata tu. Okey, tak sekata. Okey, atau cara lainnya kena belajarlah dia, antaranya tanwin bertemu ta, macam itulah. Tapi biasanya kalau kita nampak tanwin tak sekata ni, biasanya dia akan berjumpa dengan huruf dengung. Tanwin bertemu ta, ni dia panggil ikhfa. So dengungnya tu kena disamarkan tanwinnya. Macam saya terangkan tadi, caranya adalah lidah atas tu tidak boleh sentuh langit-langit atas ketika dia berdengung. Sama wa timpai. So lidah tu berada di ambang-ambang antara langit atas dan langit bawah. Timpai, timpai. Tengok yang salah, dengar yang salah. Ti. Jadi ta tu. Okay, saya ulang balik. Timpai. Ta ni nak cantik dengar bunyi dia. Nak cantik dengar bunyi ta ni, kembungkan pipi yang paling bawah mendekati bibir tu, kembungkan dua-dua pipi tu, kembungkan. Timpai. Contoh, saya bagi contoh. Ni pipi ni kembungkan. Timpai. Okey. Okey, ingat. Timpai ba qa. Waalaikumsalam Umi. Taiba qa. Ma taro fi khal qair. Ni pun kena jelas bunyi qaf tu. Qaf ni dengan kaf beza. Contoh, saya bunyikan yang salah. Contoh, khal kir.
Kir, sepertinya macam dia punya logat Melayu tu KIR. Kir. Okey. So yang tepatnya sebenarnya adalah KHIR. Khair. Khair. Dia agak ada macam tebal sikit. Khair. Rahmani minta. Jadi kita ambil kesempatan ketika berdengung tu, cepat-cepat pandang bawah. Ya, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta. Okey, ni pun kategori ikhfa nama dia. Ya. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu tu ikhfa ke, idgham ke? Sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah, ya kan? Kerana hurufnya dah sangat berbeza. Ya kan? Ikhfa dengan idgham. Okey, kalau saya ajar dalam saya punya kelas, nak kenal ikhfa, banyak ikhfa tu nak dikenal tu. Kan? Banyak huruf dia. Kan? Tapi kan, untuk lebih mudahnya mengenal ikhfa ni kan, kita kena kenal beberapa huruf yang ringan. Contoh izhar ada berapa huruf? 6, betul? Kemudian iqlab 1. Idgham bi gunnah ada 4 huruf. Okey. Tadi berapa? 6 campur 1 7 campur 4 8 9 10 11. Kemudian idgham bila gunnah 2 lam ra. Saya ulang balik kan. So 11 13 huruf. Kita ingat 13 huruf ni insya-Allah selain daripada 13 huruf tu adalah ikhfa semuanya. Bila nun mati bertemu selain daripada 13 huruf tu berarti ikhfa. Contoh. Izhar ada 6 huruf, betul? Alif atau hamzah, ha. Okey, ha, ain, ghain, ha, kha. 6 huruf. Okey, ingat tu. Kemudian kenal pula huruf yang dengung juga tapi dia masuk. So bila masuk ni lain sikit lah. Dengung yang masuk dipanggil idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan berdengung. Itu ada 4 huruf saja, iaitu ya, nun, mim, waw. Okey, tadi 6 campur 4 huruf ni. Okey. Kemudian iqlab 1 huruf saja, ba. Kemudian last sekali idgham bila gunnah 2 huruf, lam dan ra. Okey, tolak semua tu 13 huruf tadi, maka kita akan dapat jawapan. Kita akan dapat jawapan ikhfa tadi. Ya. So selain daripada 13 huruf tadi tu semua ikhfa. Okey. Ni nak lebih clearnya sebenarnya memang kena berguru lah. Sebenarnya sekali je cukup. Ya, sekali berguru faham ilmu tajwid tu, terutama sekali dalam tajwid al-Badali ni dia sangat simple. Sangat simple daripada mana-mana tajwid. Kenapa saya kata simple? Sebab dia basic. So sangat simple bacanya tu. Okey, saya ulang balik. Farji'il basara. For tebal ya, bukan far. Farji'il basara hal tara min futur. Okey, saya ulang balik bacaan dia. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Okay. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Tak apa, insyaAllah 3 ayat pelan-pelan, kan? Okay. Target saya tadi 5 ayat. Okay, tak apa, saya teruskan sikit lagi. Bagi yang ada masa, silakan semak ayat 4. Marji'il basara karratayni
karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Okey. Tumarji'il basara karrataini yanqalib, kemudian kembalikanlah pandanganmu kali kedua. Maka kamu akan kembali dengan pandanganmu yang hina. Maksudnya, tengok balik langit tu kali kedua, maka tidak ada tanda-tanda cacat di langit tersebut. Wa huwa hasir. Dan mata itu akan menyesal. Menyesal kalaulah dia tidak patuh pada perintah Allah. Sekiranya dah lihat langit tu dua kali, dia dah nampak langit tu tak cacat sama sekali ciptaan Allah tu, maka mata tu akan menyesal besok. Okey, hukum tajwidnya thummar. Ingat, ini sama macam zal. Gigit sedikit ujung lidah. Thummar ji'il basara karra basara karrataini yanqa, nun mati bertemu qaf ifa. Cara kedua untuk mengenal tajwid, okey, bila kita nampak tanda-tanda yang didengungkan oleh ustaz tu, langsung tanda nun mati bertemu qaf. Contoh saya kata ifa atau samar. Dulu cara saya belajar dulu macam tu lah. Jadi saya langsung tulis kat bawah tu samar, dengung samar. Okey. Sebab Quran tu Quran sendirilah, okey. Bila Quran sendiri kita baca, kita tahulah, oh ni dengung samar. Maksud baca tu kita langsung faham. Yang antara teknik kedua lah, kan? Dia ada 3 cara. Cara pertama, sekali belajar faham. Cara kedua, mengenal tanda-tanda macam saya kata tadi lah. Kalau tanwin tu tak sekata. Okey, dan nun mati bertemu qaf. Ini pun mungkin ada orang dia kurang faham. Dan tanda ketiga, teknik ketiga untuk mengenal, untuk cepat memahami tajwid ni, berdengung-dengung ni, tanda langsung. Masa ustaz tu dengarkan dengungkan tu, langsung ditandakan. Nun mati bertemu qaf, samar dengungnya yang qaf, langsung tulis dengung samar. Antara satu contoh lah. Qalib. Okey, ini qalqalah yang dimatikan dengan tanda sukun. Ringan Qalib ilaikal basaru kha. Ingat berdengkur. Kha si au. Tengok tanwinnya tak sekata. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ni ada 2 cara membaca. Satu cantik, kedua pelik. Pelik tu maksudnya dia ikut bunyi huruf, iaitu kalau waw dia ikut waw. Awah. Dengung ni, tapi dengungnya ikut huruf waw. Dia ada 2 tu, waw dengan ya. Okey. Jadi bila dengung saja, si au wa huwa hasir. Khasi'ah pun boleh. Sampai situ. Saya ulang balik. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Okey, ayat terakhir, ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Berhentikan di situ. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Okay, saya terangkan sedikit makna dia supaya faham. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Kata Allah berfirman, sungguh aku telah menghias langit dunia dengan beberapa bintang.
Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tujuan utama bintang tu dicipta oleh Allah untuk melempar syaitan-syaitan yang cuba nak mendengar kalam-kalam Allah. Wa'atadna lahum azab as-sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka orang-orang yang kafir yang mengikuti syaitan maksudnya, atau mengikuti hawa nafsu dan sebagainya, dengan azab neraka sa'ir. Okay. Ini bagi mereka yang tidak bertaubat dan akhirnya meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Saya ulang balik tajwidnya. Walaqad, qalqalah surah ringan. Zayyan, zayyan, jarang jumpa sabdu rapat-rapat macam ni. Okey, ingat bila tanda sabdu rapat, tanda sabdu mesti tanda sabdu saja mesti kena ingat. Huruf tu ada dua. Satu mati, satu hidup. Contoh zai, matikan ya tu kan dia akan bunyi zai. Betul? Kemudian hidupkan balik. Ya. Zai ya. Langsung pula masuk kepada nun. Kalau nun sabdu, mim sabdu, ini kita panggil dia wajibul gunnah. Wajib berdengung. Zai yan nas. Idgham bila gunnah. Silap-silap. Alif lam samsiah. Nervous pula Alif lam samsiah. Okey. Waalaikumsalam. Kak Romaina Ina. Okey, alif lam samsiah. Maksudnya daripada dengung nun tadi, zayyan nassa, langsung masuk sin. Sama. Okey. Nampak ni tanda ni? Saya panggil dia ulat. Okey, saya tak nak sebutkan nama mat-mat dia. Sebab pening kepala dengan mat tu lah, mat silap qasirah, mat faraq, mat lin, mat tu dan sebagainya. Saya langsung bagi poin dia. Bila kita nampak tanda ulat ni, kemudian kita nampak di depannya ada hamzah. Nampak ulat, di depannya ada hamzah. Ingat tu. Maka panjangnya hanya 4 harakat sahaja atau 5. 4 harakat atau 5 harakat. Untuk lebih mudah 4 harakat. So kalau kita membaca dengan menggunakan teknik Al-Badadi, dia akan ajar kita dengan cara mengetuk. 4 harakat maksudnya 4 kali ketuk lah. Sama, sama, it. Silap. Sama, at. Okey. Ataupun pakai tangan boleh. Sama, at. Dun. Jadi kiraan yang keempat langsung masuk ke dal. So ada masa untuk kita pandang ke bawah. Sama kan 4 kali tu, panjang 4 harakat. At langsung masuk ke alif lam samsiah. Sama at dun ya. Dun ya. Okey. Ini ada keterangan lain nanti saya jelaskan di masa yang akan datang. Kenapa nun mati bertemu ya tidak berdengung? Nanti masa akan datang saya akan terangkan lebih detail. Bi ma so bi ma so bi ha wa ja'alna ha. Okey, beza ha ha. Pedas tak pedas. Ruju mal, ini dipanggil idgham bila gunnah. Tadi ustaz kata tanwin tak sekata berdengung biasanya. Ini saya akan terangkan sekali lagi. Hanya 2 huruf sahaja. Apabila tanwin tak sekata bertemu dengan 2 huruf ni, dia tidak berdengung. Okey, nanti sekejap nanti saya beri tunjuk macam mana cara nak dengungkan menggunakan tangan. Okey, so sekarang ni saya terangkan balik yang alif apa tadi? Idgham bila gunnah. Tanwin ni tak sekata, betul? Tadi saya katakan tanwin tak sekata bertemu dengan lam yang bertemu dengan huruf-huruf yang berdengung. Tapi hanya ada 2 huruf saja yang bila tanwin tak sekata bertemu disebabkan dia masuk. Makanya dia tak sekata juga, dia masuk tapi dia tidak berdengung. Contoh ruju malish. Mal, nampak dia masuk. Okey, 2 huruf saja. Lam dan ra. Lam dan ra bila dia masuk, dia mesti tak berdengung tapi dia masuk. Dia tak berdengung tapi dia masuk. Mal, nampak. Lisyayatin. Wa'atadna lahum azabas sa'ir. Azabas samsiah sa'ir. Okey, saya akan terangkan yang ada yang tanya bagaimana cara untuk membaca harakat
dengan menggunakan tangan. Okey. Tengok masa saya baca ayat mana tadi? Wa'atadna. Bukan. Walaqad zayyana. Walaqad zayyana nas-sama. Walaqad zayyana as-sama'at dunya sama'at. Lepas saja 4 jari tu kita lekukkan semua, baru kita masuk huruf depan tu. Walaqad zayyana as-sama'at dunya. So ini kategori baca pelan. Jadi kalau baca laju, walaqad zayyana as-sama'at. Okey. Okey, lebih kurang macam itulah. Tapi sebenarnya nampak macam senang, dia sebenarnya bukan susah. Cuma kita kena agak kita kena agak pergerakan tu kan. So benda ni perlukan sedikit masa untuk kita buat benda tu. Atau seperti yang ada dalam teknik Al-Badadi, dia menggunakan ketukan atau lagi mudah kan. Dia adalah ketuk dia, so lagi mudah. So boleh standby bawa alat ketuk tu kan untuk huruf panjang macam ni kan. 4 harakat, 6 harakat. Okey, saya ulang balik bacaan dia. Walaqad zayyana as-sama'at dunya bimasabih. Boleh kita koma kat sini. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Okey. So kalau dapat difahami bacaannya, kemudian dapat juga kita tahu maknanya sedikit, insya-Allah akan lebih kita memahami dia seperti lagu Opik tu kan. Bacalah Quran dan maknanya sebenarnya memang betul, supaya masa kita baca tu kita dapat tahu apa yang kita baca sebenarnya kan. Apa yang mukjizatnya sangat Al-Quran ni sehingga boleh menjadikan keterangan dalam hati, boleh menjadikan keterangan dalam jiwa, boleh menjadikan orang berubah kan. Sementara kalau kita tak tahu dia punya maksud, jadi memang betul So kalau kita baca tu eloknya kita tahu sekali dia punya makna Ilmu ni simple je, cari guru kan. Banyak di Malaysia ni guru yang boleh baca dan boleh tafsirkan Al-Quran So masa baca kita akan dapat rasa. Contoh, walaqad zayyana as-sama'at dunya bimasabih. Sungguh Allah telah menghias langit dunia dengan beberapa bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Juga sebenarnya Allah jadikan bintang tu untuk melempar setan-setan yang cuba nak mencuri kalam. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Dan aku sediakan, kata Allah, azab untuk orang-orang yang kafir, neraka sa'ir. Kenapa? Kerana mungkin mereka tidak percaya dengan ayat-ayat ni. Mungkin dia masih lagi menentang kepada Allah. Dan yang tepatnya dia tidak lagi bertaubat sebelum dia mati. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Itu saja dari saya. InsyaAllah di masa akan datang, kalau tak ada halangan, insyaAllah saya akan live sentiasa pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat setiap jam 7.30 pagi. Jadi izinkan Allah. Okay? Ada kurang lebih dari saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Kekurangan, kelebihan itu semua daripada Allah. Kekurangan itu semestinya daripada saya lah. Sebab sifat manusia, manusia ini tidak luput daripada kesalahan, kekurangan. So ada kurang lebih saya minta maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.